Kita akan membincangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam program Jaka Pendidikan. Dalam episod ini, Dr. Kodri, kita akan membincangkan apa itu Jaka. Ramai yang bertanya kepada kami, apa itu Jaka sebenarnya? Dan apa signifikannya dengan program kita ini? Kalau kita lihat Dr. Jamil ni episod berapa ya? Oh, sorry, minta maaf. Kita berada dalam episod 64. Alhamdulillah. 64. Nak sebutkan kenapa 64 tu Kita biarkan dulu, biar bagi suspend. Mengapa 64? Alright. Jaka ni kita lihat, kalau kita lihat dalam sama ada dictionary ataupun dalam internet, rupa-rupanya Jaka ini digunakan oleh banyak sekali bangsa di dunia ni. Lebih daripada 20 bangsa menggunakan perkataan Jaka ini. Dia bermula daripada Sanskrit, Jaka. Makna asal bagi Jaka tu dalam Sanskrit ialah bagus ya rupanya ya. May God protect. May God protect. Dia bahasa Ibrani pun menggunakan perkataan Jaka ni. May God protect. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Jadi kita harap rancangan kita ini mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa Hindi, Tamil, Sanskrit, ia bermakna sesuatu, something. Ya, kalau sesuatu tu Dr. Kodri, kita ni sesuatu apa ya? Sesuatu, something dia kata. Jadi, ialah kita membincangkan sesuatu lah. Tapi dalam program kita ni, kita khususkan kepada pendidikan. Dan kita khususkan lagi kepada pentaksiran pendidikan. Jadi, sebab kami berdua ni nak kata kepakaran ke ataupun ilmu kita dalam bidang itulah. PhD saya dalam pentaksiran, Dr. Kodri juga dalam pentaksiran. Kerja kami pun sebelum bersara memang dalam pentaksiran. Orang kata apa ni? Sweat and tears. Peluh dan air mata kami banyak kami curahkan kepada mengabdikan diri kepada bidang pendidikan, khususnya pentaksiran. So, jadi sesuatu itu bagi saya ialah pendidikan pentaksiran. Jadi kami cuba untuk terlibat dalam perbincangan kami dalam isu-isu seperti politik, seperti ialah perbezaan pendapat dalam bidang yang kami tidak mahir lah. Kami bincangkan apa yang kami mahir saja. Dalam bahasa kamus Hindi, dalam kamus Hindi, Jaka itu didefinisikan sebagai kedegilan ataupun abstinency. Kedegilan. Degil yang positif lah. Oh, okey. Kita ada tak ciri-ciri degil ni? Ada ya. Kadang-kadang tu terpaksa minta maaf lah. Minta maaf dalam kerja-kerja kami, kami terpaksa degil, terpaksa bertegas, bersih, apa ni. Sebab ilmu yang kita pelajari begitu, daripada buku-buku yang banyak ni, dia begitu. Jadi kami terpaksa kata begitulah. Tapi insya-Allah kita dalam pengalaman kita yang lepas, kalau kita kata begitu, bos kita kata begini, kita akur insya-Allah. Jadi yang menyakitkan tu kalau degil tak sama.
Degil sama tu. Dia menyakitkan orang lain. Apa? Teruskan, ya, teruskan. Kadang-kadang bila kedegilan kita tu sebenarnya ada sebab lah. Ada sebab. Dalam pendidikan ini ada prinsip yang perlu dipatuhi, ada dasar-dasar yang perlu diikuti dan sebagainya. Jadi kedegilan kita ke situ lah. Dan satu lagi dia kata ialah kegilaan. Lagi teruk ni. Mana ya? Menek. Jaka itu bermaksud kegilaan. Kita ni ada ke ciri-ciri kegilaan ni, Dr. Kodri? Gila moden lah. Gila moden Orang sekarang ni kan sebut gila betul. Gila moden lah. Yalah. Kita ikutlah kata anak kata apa ni? Manis gila. Sedap gila. Sedap gila. Cantik gila. Jadi gila yang macam tu. Macam itulah lebih kurang. Satu lagi dia kata ialah tanpa henti. Tanpa henti atau dalam bahasa Inggeris incessant. Tanpa henti non-stop memang. Non-stop. Walaupun kita dah bersara. Kita dah bekerja dalam bidang ini lebih 30 tahun. Orang cakap sudah-sudahlah tu Dr. Jamil kata. Tak mau berhenti juga. Tak mau berhenti juga. Ini antara mengapa kita buat program ini, sebab kita tak nak berhenti gitu. Dan memang sifat kita dah macam tu, nak buat macam mana kan tanpa henti. Jadi walaupun barangkali nanti ada kami percaya komen-komen ataupun maklum balas daripada penonton, daripada rakan-rakan di sana yang sama ada komen itu positif atau negatif, insya-Allah kami akan terima. InsyaAllah kami terima. Jadi silalah beri maklum balas anda, feedback and feed forward. Dia ada dua. Ya, betul. Feedback, satu feed forward. Forwardnya. Feed forward. supaya kita terus move forward. Yes. Kalau tak ada feed forward, susah juga kita. Betul. Kita nanti shock sendiri je, rasa semua betul je. Dan satu lagi dia kata ialah bertegas atau bersungguh-sungguh ataupun mendesak, insistent. Itu jaka. Nak sebut jaka ke tak kisahlah. Ada satu lagi apa ni, kalau di Indonesia tu dia joko. Ada joko. Itu jangan berhati-hati di Indonesia disebut joko. Sama sebenarnya. Ada juga yang disebut jak saja, JAK. Jak saja. Dan rupa-rupanya jaksa itu juga dari situ. Dari situ rupa-rupanya. Nanti adalah kata-kata terbitan yang yang timbul daripada jaka. Contohnya dalam bahasa Melayu kita, jejaka. Jejaka itu ialah kata jamak bagi jaka. Kalau laki, kata jamaknya lelaki. Kalau rama. Luhur, leluhur. Wanita, wanita. Jangan. Itu salah tu. Luhur, leluhur begitu Jadi jejaka. Ya kata jamak lah ya. Dalam bahasa kita bahasa Melayu kita, jaka itu bermaksud lelaki lah, lelaki bujang. Jaka tu lelaki bujang yang belum berumah tangga, yang menggambarkan ketampanan. Kita boleh lah ya. InsyaAllah. Walaupun umur dah 60 lebih tahun, saya dah 68, Dr. Kodri dah 70 tahun, tapi insyaAllah ada tampannya. Kalau tak ada pun bekas-bekas tampannya itu ada. Ada lagi insyaAllah. Dan ketampanan itu barangkali boleh juga menarik perhatian isteri kami lah dan anak-anak kami. Tetapi dia juga penting juga dalam bagi kita seorang guru itu, dia punya appearance ya, itu penting. Kegagahan pun dia juga. Jaga itu menggambar kegagahan, menggambarkan keperkasaan pun dia juga. Tadi dicatatkan dalam di kamus itu, dan kekuatan fizikal. Tak kuat manalah rasanya. Tapi kekuatan fizikal tu maksudnya insya-Allah lah Dr. Kodri. Boleh kan? Kerja kebun boleh lagi. Boleh lagi kerja kebun. Boleh lagi memandu daripada dari rumah dia ke sini tadi. Dan kekuatan emosi. Itu juga menggambarkan jaka.
kekuatan emosi. InsyaAllah kami cuba mempertahankan emosi kami, kekuatan emosi kami. Contohnya apabila kami dicabar ke ataupun kami diberi komen yang ya barangkali negatif, barangkali positif, InsyaAllah kami akan bertahan dari segi emosi kami. Dan itu sebenarnya dalam pendidikan itu sangat penting ya Dr. Qadri. Dan dalam pendidikan karakter nanti dalam episod yang akan datang kita akan ceritakan bagaimana pendidikan karakter itu dapat dibangunkan dan ditaksir. So that's what Jaka all about ya. Betul. Roughly. Ya, roughly. Okay, sebelum Dr. Jamil pergi lebih jauh, kita seling sikit. Kenapa ya tiba-tiba Jaka timbul sekarang ya? Kenapa tak dulu-dulu lagi? Ya, betul. Sekarang asalnya hanya idea Jamil Adimin dan Qadri Ahmad. Kami cuba nak tiru podcast KJ. Dia KJ, kami boleh buatlah Qadri Jamil. Tapi biarlah KJ dia dengan podcast dia, kami nak buat JK pun tak sedap juga, nanti diterbalikkan saya. Jadi kebetulan ayah kami namanya kedua-duanya bermula dengan A. Saya Jamil Adimin dan Dr. Qadri Ahmad. Dan ada juga yang mencadangkan supaya podcast ini dinamakan sebagai Dr. Jaka. Kalau Dr. Jaka macam mana? Subhanallah. Tak apa, kita biarkan apa feedback daripada rakan-rakan penonton. Kalau kami dipanggil Dr. Jaka, setuju ke tidak? Sebenarnya kita bawa Jaka ni sekarang atas desakan naluri lah, desakan jiwa, lepas tu desakan emosi apabila kita melihat kerajaan kita, Kementerian Pendidikan dalam usaha untuk meningkat keberkesanan dan kebermaknaan pendidikan telah memperkenalkan SPPK. SPPK. Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan. Itu sekitar tahun berapa ya Dr. Qadri? Itu awal 2000-an. 2005-2004. Sebab dalam 2003-2004 tu sudah ada suara ke arah itu dan saya rasa complete the design by 2007. Hasilnya itu ekoran daripada usaha memasyarakatkan pentaksiran dan menginsankan pentaksiran. Dia menggantikan apa yang dipanggil sistem peperiksaan awam. Apa yang kami nampak bila masuk saja SPPK, banyak kerja nak dibuat. Betul. Antaranya ialah untuk membangun kompetensi orang yang nak mentaksir. Orang yang nak mentaksir ni memang meliputi ramai. Tidak lagi pemeriksa, tetapi guru, ibu bapa, murid dan ahli komuniti. So mereka ni perlu mempunyai idea dan ilmu. Kami pula ada pula idea dengan ilmu. So janganlah dibawa ke liang lahat pula. So untuk itu kita letakkan pelantar ini sebagai pentas perbincangan, perkongsian ilmu, pengalaman kepada semua yang bakal menjayakan SPPK. Sebab yang menjayakan SPPK ini bukan seorang dua, semua kita. Semua kita, ya. So kita adakan Jaka ini. When people ask us why Jaka, just to share. To share. Bukan nak mempengaruhi sangat, tapi nak share saja. So rakan-rakan yang ketandusan atau kekurangan ilmu, jenguk sajalah Jaka. Mudah-mudahan dapatlah ilmu tu. Kan gitu Dr. Jamil. When you say we want to share, that means we are inviting or encouraging our friends out there to share with us also, to give us comment, to give us feedback, to give us feedback and feed forward. Alright? Okay. So kalau nanti kalau ada yang lapang-lapang kita jemputlah sini sama. Insyaallah. Kita barangkali kita akan jemput dalam
episod yang akan datang, tetamu, ramai tetamu kita, saya percaya, saya yakin ramai tetamu yang boleh kita jemput ke dalam. So that's the how part lah kan. Tadi Dr. Jamil dah cerita the what part, the why part, and the how part. Mungkin kita akan terus membebel macam ni, berbincang. Tapi dia orang pun mungkin tak nampak kita bertengkar lagi ya. Belum. Biasa kami bertengkar tu memang biasa. Tapi pertengkaran kita bukan untuk mencari siapa betul siapa salah. Saya fikir. Saya tidak fikir pertengkaran ataupun perdebatan kami ataupun argumentasi kami untuk mencari siapa menang siapa kalah. Betul. Saya tak fikir begitu ya, Dr. Kodri. Saya ada seorang guru dulu masa di UK yang mengatakan kalau you nampak orang berdebat, jadikan you jadi orang yang ketiga. So pendapat tu ada pendapat pertama, pendapat kedua, you come up with the third one. So kalau itu berlaku, dia akan subur ilmu tu. Daripada satu jadi berdua, kepada jadi tiga. Tapi kalau you menyebelah mana-mana, you mungkin tidak jadi orang yang ketiga. Betul. So perdebatan tu kita kena datangkan ke sesuatu yang sehat daripada situ untuk mengembangkan. Sebab Dr. Jamil kita perlu sangat ilmu untuk merealisasikan apa yang dipanggil sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan. Untuk betul. Meletakkan negara kita mempunyai pendidikan yang bertaraf dunia sesuai dengan mengisi keperluan anak-anak kita abad 21 dan 22, kita kena ada pentaksiran. Pentaksiran. Pentaksiran yang melibatkan bukan sahaja guru, Dr. Kodri. Seperti yang kita bincangkan dalam episod yang lepas. Definitely. Bukan melibatkan guru saja. Betul. Kalau kita rempukkan tugas-tugas pentaksiran pada guru, dia akan terbeban sangat, Dr. Jamil. So, untuk memperjelaskan itu, apa-apa yang ada pada kita sikit-sikit tu, kita akan sampaikan dalam JAKA. Ada satu lagi, Dr. Kodri, yang saya kutip daripada literature ataupun daripada bahan-bahan bacaan ni. Dia ini bukan saya punya atau Dr. Kodri punya. Huruf J, A, K dan A itu diberi makna. Ya Allah. J itu dia kata justice. Justice. Saya rasa kita kena mengamalkan justice sebab justice itu adil adil, dan moto lembaga periksaan juga ialah adil, sahih, amanah. Itu dipegang. Jadi rupa-rupanya JAKA ini kita masih lagi mempertahankan keadilan itu. Dia tidak adil rasanya kalau Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk berpengalaman dan ada ilmu pentaksiran dan kita senyap saja. Tak adil rasanya. Tak adil. So we have to share. Ya, betul. In order berlaku adil. Kalau orang-orang di barat, kami sebab manusia itu kelebihannya masing-masing. Kalau kita lihat buku-buku yang bertimbul ni, mereka ilmu dan pengalaman dan kepakaran mereka disimpan ataupun dikongsikan oleh orang lain dalam bentuk buku. Tapi kalau kita ni barangkali saya pun baru satu atau dua buku yang saya tulis. Tapi nak menulis ni agak masalah. Jadi cara inilah barangkali kita boleh berlaku adil dengan ilmu yang kita diberikan oleh Allah SWT kepada kita tentang pentaksiran pendidikan itu. Yang kedua, A itu dia kata ambitious. Ambitious, J-A. A itu dia kata ambitious. Ambitious itu ataupun bercita-cita tinggi lah. Kalau kita bukan. Tak adil rasanya kalau kita tidak ambitious kan? Tak adil sama tak adil. Kita cita-cita mesti tinggi kan. Kita mengharapkan ramai lagi yang akan menyertai kita, menyertai dalam bentuk bersama-sama kita, memberi komen, memberi maklum balas kepada kami. Jadi itu lebih kami perlukanlah daripada untuk menjadikan diri kita lebih baik hari ini dari semalam pun kena ambitious kan. Betul. Untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik daripada kita pun ambitious juga. So kalau kita berhenti daripada ambitious, rasa kita pun tak bagus juga. So we have to be ambitious. Dan satu lagi dia kata tentang A itu, dia kata you are your own person, natural leader. Natural leader ni bagaimana ya Dr. Natural leader. Dulu kita dalam episod yang lepas kita ada menyatakan tentang pendidikan atau education itu juga leader.
Itu leader kan? Jadi dua kan, satu appointed leader, oh yes, satu natural leader. Natural leader Ni walaupun tak dilantik dia tetap jadi leader. walaupun tak dilantik, orang tak mengundi kita, tetap jadi leader. Walaupun kita kalah undi itu tetap jadi leader. Betul. Dan leader itu kalau kita lihat hadis lah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sekalian semua setiap dari kamu adalah ra'in, pemimpin. Leader. Setiap pemimpin akan ditanyakan, akan dipersoalkan nanti tentang kepimpinan kamu. Jadi saya rasa kita sebagai pendidik yang juga leader, yang natural leader tadi itu, saya harap kita, dan dia kata pushing yourself and others to the top. Itu lagi let's do it. Okay, kita harap kita dapat push anak-anak kita push masyarakat nanti ke arah. So dalam pentaksiran ni jangan merasalah bahawa di Malaysia ni lemah sangat pentaksiran. We have to push everybody untuk menyatakan kita ada suatu pentaksiran yang bagus. Gitulah. Okey, K Dr. Kodri. K dia kata kindness. Kindness itu ialah baik hati. Kena. Baik hati. Ish, kalau kita toleh nenek kita dulu, tak ada orang lebih kind daripada dia. So kind. Dia kata, you are upholding kindness in enlightening others about something both deeply feeling and artistic. You are also motivated and rely heavily on your gut to make decision. Ya Allah, siapalah yang buat ni kan? Saya cuma mengutip saja Dr. Kodri, saya kutip saja. Kalau salah buat apalah, tapi saya rasa ada kebenarannya. You are also a force to be reckoned with. Okay. Saya kira A pula. Yang A yang terakhir, yang kedua atau dalam jaka itu ialah all-rounder thinker. Pemikir global. Kita harap kita ni menjadi pemikir global. Kita bukan pemikir dalam yang dipanggil lopsided ataupun yang ke arah satu hala saja. Betul. Tak boleh bersetuju dengan yang tidak setuju dengan kita. Saya rasa begitu. So itu tadi jaka dari segi konsep makna, jaka dari segi mengapa, dan jaka dari segi bagaimana. Itulah yang kita buat podcast ini supaya hasil perbincangan kita berdua ataupun hasil kita jemput orang lain datang ke sini, bolehlah kita menambah baik, menambah cemerlang, menambah kehebatan kita, anak-anak kita dan bangsa kita dalam hal ehwal berkait dengan pentaksiran. Dan dinyatakan apabila kita dapat menangani cabaran pentaksiran ini, kita dapat sama-sama meningkatkan dua perkara, keberkesanan dan kebermaknaan pendidikan. That is important. Keberkesanan dan kebermaknaan. Boleh ulas sikit atau sikit satu domain. Allah. Berkesan tu apa yang kita perlu belajar tu kalau kita dapat pelajari berkesan. Tetapi setakat berkesan saja tak cukup. Dr. Jamil, kalau kita hebat betul dapat semua A tapi tak menjadi orang. Bermakna itu ialah setakat mana pendidikan mampu menjadikan kita orang sebagaimana kita dihasratkan. Kan kita diturunkan ni ada sebab kan? Wama khalaq tu jinna wal insa illa liya'budun. So kehebatan kita dalam mengisi misi illa liya'budun tu sangat So mudah-mudahan kita dapat menjadikan pendidikan kita bukan saja berkesan, tetapi juga bermakna. Berkesan dan bermakna. Satu bukanlah saja jargon berkesan dan bermakna. Kita pernah dengar juga berkesan dalam atau efektif dalam bahasa Inggeris and meaningful. So kita harap program kita ini dapat memberi kesan kepada pendidikan, bukan saja masyarakat kita, dan memberi makna. Meaningful. So setakat itu saja pertemuan kita. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi